Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Okay, insya-Allah hari ini saya dan ahli kumpulan saya akan membentangkan berkenaan dengan seorang imam yang masyhur, ma'ruf dalam dunia Islam, iaitu Al-Imam Jalaluddin As-Suyuti radhiyallahu taala anhu. InsyaAllah tanpa bermasa lagi, kita terus pergi kepada pengenalan. Berkenaan dengan siapakah beliau. Siapa beliau sampai dia menjadi tokoh dunia Islam. Beliau ialah Al-Imam Jalaluddin As-Suyuti, adalah salah seorang tokoh ulama' terkenal terutama dalam bidang tafsir dan ulumul Quran. Beliau juga alim dalam beberapa bidang yang lain, contoh dalam bidang fiqh, dalam bidang bahasa Arab dan sebagainya, tapi beliau terkenal masyhur, ma'ruf dalam bidang tafsir dan juga ulumul Quran. Okay. Beliau juga disenaraikan sebagai salah seorang penghafaz dan periwayat hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang terkemuka. Selain daripada itu, kehebatannya turut terselah dalam bidang fiqh sebagai salah seorang faqih yang terulung. Beliau merupakan seorang faqih juga yang terulung, yang terkenal lah pada zaman beliau sehingga ke hari ini. Di atas penguasaannya dalam bidang-bidang tersebut, di atas bidang-bidang yang saya sebutkan tadilah, lalu beliau digelar sebagai Al-Imam Al-Mufassir, Al-Imam Al-Hafiz dan juga Al-Imam Al-Faqih. Beliau digelar sebagai Al-Imam Al-Mufassir adalah disebabkan beliau pakar ataupun membindangi dalam bidang tafsir, tafsir Al-Quran. Okay. Kemudian beliau digelar juga dengan Al-Imam Al-Hafiz sebab beliau juga merupakan orang yang banyak menghafaz dan meriwayatkan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan yang ketiga, beliau juga digelar dengan Al-Imam Al-Faqih disebabkan beliau faqih dalam ilmu fiqh. Itu adalah sedikit pengenalan ringkas berkenaan siapakah dia, Al-Imam As-Suyuti rahimahullah taala. Untuk yang seterusnya, kita pergi kepada biografi ringkas beliau, biografi ringkas Al-Imam As-Suyuti rahimahullah taala. Dengan ini saya menjemput dan persilakan Al-Fadil Ustaz Ahmad Arif untuk membentangkan apakah biografi ringkas beliau. Silakan. Terima kasih kepada saudara Isfahan. InsyaAllah saya akan membentangkan biografi ringkas berkenaan dengan Imam As-Suyuti, insyaAllah. Nama penuh beliau ialah Al-Hafiz Abdul Rahman bin Al-Kamal Abi Bakar bin Muhammad bin Sabiq Ad-Din bin Al-Fakhar Osman bin Nazir Ad-Din Al-Hammam Al-Khadari As-Suyuti. Gelarannya adalah Jalaluddin, manakala kunyahnya pula ialah Abu Al-Fadil. Okey. Beliau dilahirkan di Mahallat Suyut, Kahirah selepas Maghrib Ahad, bulan Rejab tahun 849 Hijrah. Beliau dibesarkan dalam keadaan yatim setelah bapanya meninggal dunia ketika beliau berusia 5 tahun 7 bulan. Beliau adalah seorang imam yang sangat faqih dalam ilmu fiqh dan juga imam yang sangat hebat dalam bidang tafsir. InsyaAllah itu sajalah biografi ringkas daripada saya. Baik, terima kasih diucapkan kepada Al-Fadhil Ustaz Ahmad Arif di atas pembentangan berkenaan dengan biografi ringkas seperti tadi. Okey, baik. Jadi insya-Allah kita teruskan dengan pembentangan yang seterusnya, iaitu pembentangan berkenaan dengan latar belakang pendidikan. Jadi dengan ini saya menjemput dan persilakan Al-Fadhil Ustaz Arfa Dazni untuk membentangkan. Fadal. Terima kasih kepada Ustaz Isfahan. Jadi di sini saya akan menerangkan latar belakang pendidikan Imam Al-Jalaluddin As-Suyuti di dalam kitab biografinya sendiri yang terkenal, iaitu Husnul Muhadarah fi Tarikh Misr wal Qahirah. Beliau menyatakan bahawa beliau dibawa oleh bapanya kepada Syekh Muhammad Al-Majzub yang merupakan seorang wali besar pada zamannya. Beliau juga selesai mengkhatamkan hafazan Al-Quran pada usia belum genap 8 tahun. Masya Allah. Kemudian beliau menghafaz kitab yang besar, iaitu kitab Al-Umdah, Minhajul Fiqh wal Usul dan Al-Afiyah Ibnu Malik. Dan pada tahun 866 Hijri, di sini beliau mulai menulis
Perkara pertama yang beliau tulis adalah berkenaan dengan syarah al-isti'azah wal basmalah. Dan pada ketika itu juga beliau membentangkan tulisan beliau kepada guru beliau, iaitu Syekh Al-Islam Al-Ad-Din Al-Bukini. Lalu Syekh tersebut memberi pujian atas penulisannya. Dan dalam catatan beliau juga, beliau pernah menggembara ke negeri-negeri seperti Yaman, Hijaz, India, Syam, Maroko dan Takrur. Dan pada tahun 876 Hijri, setelah lama beliau menuntut ilmu, beliau mula mengajar dan mengeluarkan fatwa. Dan pada ketika itu beliau telah digunakan ilmu secara mendalam, iaitu sebanyak 7 ilmu, iaitu dalam bidang tafsir, hadis, fiqh, nahwu, al-ma'ani, al-bayan dan al-baqi'. Sekian daripada saya. Terima kasih. Okay, baik, insyaAllah. Terima kasih diucapkan kepada Ustaz Arif Hadazni di atas pembentangan sebentar tadi. Okay, baik, kita teruskan dengan pembentangan yang berikutnya berkenaan dengan siapakah guru-guru yang beliau pilih untuk tuntut ilmu, pengetahuan. Okay, jadi untuk itu saya mengalu-alukan dan mempersilakan Al-Fadil Ustaz Saiful Haqi untuk membentangkan, menceritakan, mengkhabarkan kenaan siapakah guru-guru beliau. InsyaAllah. Fadal. Terima kasih Ustaz Isfahan. Sini kami akan membentangkan mengenai guru-guru beliau. Al-Imam Al-Suyuti ini mempunyai guru yang lebih kurang 150 orang. Di antara mereka yang masyhur ialah Al-Syekh Shihab ad-Din Al-Sharmahi, Jalaluddin Al-Mahili, Alam ad-Din Saleh bin Siraj ad-Din, Umar bin Ruslan Al-Bulkini, Taqi ad-Din As-Sumuni, Muhi ad-Din Kafiyaji, Abdul Qadir bin Abdul Qasim bin Abdul Mu'ti As-Sa'di Al-Ubadi, Zayyin ad-Din Al-Uqbah, Al-Hafiz Ibn Hajar, Syam ad-Din Al-Sirami, Syam ad-Din Al-Mirzabani Al-Hanafi. Sebenarnya guru Imam As-Suyuti ini yang masyhur lebih kurang ada 15, dan beliau juga ada guru selain guru lelaki lebih kurang yang masyhur ada lebih kurang 11 guru. Jadi kami di sini membentangkan lebih kurang ada 10 yang kami masukkan dalam pembentangan pada hari ini. Terima kasih daripada saya. Saya kembalikan kepada Ustaz Isfahan. Baik, terima kasih diucapkan kepada Al-Fadhil Ustaz Saiful Haqi di atas penerangan berkenaan siapakah guru beliau. InsyaAllah kita teruskan dengan pembentangan berikutnya. Dijemput Al-Fadhil Ustaz Amir Hazim untuk membentangkan pula apakah sumbangan yang telah beliau beri kepada dunia Islam dan karya-karya penulisan yang telah menjadi sumber rujukan pada hari ini. InsyaAllah. Fadal. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih kepada saudara moderator kita, Ustaz Isfahan. Dan untuk sumbangan dan karya penulisan ni, sebelum tu Imam As-Suyuti ni bakat penulisan beliau ni mula terselah sejak beliau berumur 17 tahun, dan seperti apa yang disebutkan oleh Al-Fadil Ustaz Arif Hadazni, Al-Imam As-Suyuti ni dia mula mengarang kitab pertama dia ataupun karya sulung dia yang bertajuk Syarah Isti'azah dan Basmalah, Syarhu Al-Isti'azah wal Basmalah. Dan pada usia 17 tahun juga Imam Jalaluddin As-Suyuti ni juga telah mengajar kepada orang ramai. Dan setiap penulisan ataupun karya penulisan yang ditulis oleh Imam Jalaluddin As-Suyuti, beliau tidak lupa untuk menukilkan pendapat para ulama dalam menghasilkan karya-karya beliau, dan beliau juga mentarjih pendapat yang dirasakan sahih.
Kerana apa? Kerana beliau ini takut pandangan daripada beliau itu akan menyebabkan orang salah faham sehingga sekarang. Dan ada ulama berpendapat bahawa terlalu banyak karya penulisan yang Imam Jalaluddin As-Suyuti ni tulis hingga 700 kitab, ada yang mengatakan 1000 kitab, dan setiap kitab itu boleh dijadikan setiap tajuk ataupun setiap juzuk daripada kitab itu boleh dijadikan sebuah kitab lagi. Betapa hebatnya Imam Jalaluddin As-Suyuti. Dan antara karya penulisan Imam Jalaluddin As-Suyuti yang masyhur sekarang ini adalah Tafsir Jalalain. Siapa yang belajar tafsir, kitab yang selalu digunakan adalah Tafsir Jalalain ataupun Al-Itqan fil Ulum Al-Quran dan Al-Ahadis Al-Munifah fi As-Sulta Asy-Syarifah. Dan banyak lagi. Memang terlalu banyak kitab ataupun karya penulisan yang dituliskan oleh Imam Jalaluddin As-Suyuti. Itu saja daripada saya. Terima kasih. Terima kasih diucapkan kepada Al-Fadhil Ustaz Amir Hazim di atas penerangan atau pembentangan berkenaan dengan sumbangan dan juga karya penulisan yang diberikan oleh Al-Imam Jalaluddin As-Suyuti sebentar tadi. Okay, baik. Jadi insyaAllah tanpa masa lagi kita teruskan dengan pembentangan berikutnya berkenaan dengan situasi politik semasa kehidupan beliau. Jadi tanpa buang masa, saya ingin menjemput dan persilakan Al-Fadhil Ustaz Fakrul Hakimi untuk membentangkan berkenaan dengan apakah yang berlaku sepanjang sepanjang kehidupan beliau, insya-Allah. Fadhal. Okay, baik, terima kasih kepada saudara moderator Ustaz Isfahan. Situasi politik semasa kehidupan beliau. Al-Imam As-Suyuti tidak melibatkan diri dalam kancah politik negara pada masa itu, dan sememangnya tidak patutlah bagi seorang ulama seperti beliau untuk melibatkan diri dalam politik yang kita katakan skopnya lebih sempit dan tidak bersifat syumun. Lebih-lebih lagi apabila para penguasa dan sultan yang memerintah pada ketika itu sanggup membelinya dengan wang dan harta. Sesungguhnya Imam As-Suyuti bukan saja tidak terlibat dengan arena politik, malah beliau sama sekali tidak mahu bercampur gaul dengan para sultan yang berkuasa. Beliau sempat berada di bawah pemerintahan Al-Malik Al-Zahir Jakmak yang menaiki tahta mulai tahun 842 Hijrah sehingga 857 Hijrah. Lebih kurang 15 tahun, dan beliau merupakan sultan yang antara yang paling lama memerintah daripada kalangan Al-Mamalik Al-Jarakisah. Dan kemudian selepas daripada itu naik pula As-Sultan Qansuah Al-Ghori yang memerintah pertama kalinya selama 7 bulan setengah, iaitu mulai bulan Rabiul Awal tahun 904 Hijrah sehingga bulan Zulhijjah tahun 905 Hijrah. Tak lama kemudian sekali lagi baginda berjaya menduduki tahta pemerintahan selama 16 tahun sehingga baginda terkorban dalam peperangan Marj Dabi'. Bagindalah sultan yang paling lama memerintah dalam masa hidup Al-Imam As-Suyuti. Ketika itulah beliau memilih untuk mengasingkan diri selama 22 tahun. Dan ketika tempoh 22 tahun inilah beliau menghasilkan karya-karya ilmiah yang telah disebutkan oleh sahabat saya tadi. Pada 5 tahun terakhir hayat beliau, beliau sempat berada di bawah pemerintahan seorang raja yang baik lagi adil, iaitu Sultan Al-Malik Al-Azim Al-Ghori. Jadi semasa zaman pemerintahan beliau inilah banyak lahirnya pelbagai majlis pengajian yang masyhur di sana sini. Setakat itu daripada saya, kembali kepada saudara moderator Ustaz Isfahan. Terima kasih diucapkan kepada Al-Fadhil Ustaz Fakrul Hakimi di atas pembentangan berkenaan dengan garis masa ataupun sedikit sejarah ataupun situasi politik semasa kehidupan Imam Jalaluddin Suyuti rahimahullah ta'ala. Okay, baik. Alhamdulillah kita dah sampai ke penghujung pembentangan. Saya rasa itu sahaja daripada kumpulan kami. Jadi apa yang baik itu datang daripada Allah dan apa yang kurang itu datang daripada diri kami sendiri, insya-Allah. Jadi aqulu qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Saya sudahi dengan wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.